Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Nama saya Nur Faiz Akmal dan saya akan memulakan perbentangan bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Apakah maksud bagi etika dan peradaban ini? Etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat sebagai permulaan kepada kursus. Ini adalah sesuai dibincangkan kepada kedua-dua konsep ini satu persatu, masing-masing dengan tersendiri dan kemudiannya melihat kaitannya dalam konteks susur masa pra-kolonial sebelum penjajahan, kolonial semasa penjajahan dan pasca kolonial selepas penjajahan. Jadi, mengapakah etika dan peradaban ini amatlah penting untuk kita sebagai masyarakat Malaysia? Poin pertama adalah membina negara bangsa, seterusnya adalah berkepribadian tinggi dan terakhir sekali, masyarakat saling menghormati antara satu sama lain. Pengenalan bagi etika dan peradaban. Yang pertama sekali adalah adat istiadat. Di Malaysia, terdapat berbagai-bagai adat yang tersedia ada. Contohnya, majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, Tahun Baru Cina dapat ampau, duit raya. Seterusnya adalah etos. Etos mempunyai definisi terbahagi kepada dua. Satu adalah bahasa dan sosiologi. Bagi bahasa, sifat siti sesuatu bangsa, budaya dan era. Bagi sosiologi, usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, negara dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar. Yang ketiga adalah adab. Adab daripada kecil lagi kita, ibu bapa sudah terapkan mengajar kita adab itu amat penting bagi untuk budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik atau budi bahasa. Seterusnya adalah untuk maju tingkat hidupnya, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Bagi seterusnya, poin etika. Etika terbahagi pada dua juga definisi, iaitu bahasa dan sosiologi. Bagi bahasa, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Bagi sosiologi pula, satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat. Poin yang keempat adalah adat resam. Adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Sebagai contoh yang saya letakkan, bertunang atau solemnization. Bertunang adalah bagi adat resam bagi kaum Melayu Islam untuk sebelum nikah teradanya bertunang untuk bagi pasangan mencari duit ataupun untuk melihat sama ada dia adalah jodoh yang cocok untuk kita hidup sampai ke akhir hayat atau tidak. Dan terakhir sekali, poin yang kelima, etiket, adat dan peraturan, bukan kesopanan terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Itu sahaja dari saya. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah kumpulan kami ditugaskan untuk membuat sebuah dokumentari tentang seorang tokoh yang disegani dengan menggunakan tiga alat definisi penghayatan etika dan peradaban. Tokoh yang kami memilih adalah Tun Dr. Mahathir. Okey, tiga alat analisis penghayatan etika dan peradabannya dan definisi tiga ini. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah dari segi bahasa adalah silsilah riwayat keturunan dan asal-usul. Manakala dari sosiologi, sejarah adalah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang bersaling kait melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat.
Yang kedua, struktur sosial. Dari segi bahasa, struktur sosial adalah sistem sosial. Manakala dari segi sosiologi, struktur sosial adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika dalam masyarakat. Seterusnya, yang ketiga. Biografi. Biografi dari segi bahasa adalah riwayat atau kisah hidup seseorang. Manakala dari sosiologi adalah fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan juga boleh mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Seterusnya, saya pas kepada Fikri. Assalamualaikum, nama diberi Muhammad Fikri Najib. Saya pasti ramai yang tahu pasal Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya akan kongsikan sedikit tentang sejarah beliau. Beliau dilahirkan pada 10 Julai 1925 di Kampung Seberang Perak, Alor, Kedah. Beliau juga seorang doktor dan juga ahli politik Malaysia. Beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat pada tahun 1981 hingga 2003 dan untuk kali keduanya pada 2018 hingga ke 2020. Sewaktu beliau memegang jawatan Perdana Menteri, banyak projek-projek berprofil tinggi ataupun kita panggil profil mega, projek-projek mega yang dibangunkan sewaktu pentadbiran beliau. Contohnya seperti Jabatan Pulau Pinang, Menara Berkebal Petronas, KLIA dan sebagainya. Beliau digelarkan sebagai Bapa Pemodenan Malaysia kerana berjaya membangunkan Malaysia menjadi sebuah negara industri baru yang disegani di kalangan negara-negara yang sedang membangun. Tun Dr. Mahathir juga dianugerahkan sebagai Darjah Kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara di mana beliau mendapat gelaran Tun. Dan akhir sekali, beliau adalah pemimpin ketiga paling lama yang memegang jawatan Perdana Menteri di Asia Tenggara. Seterusnya saya akan paskan kepada Azhan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama diberi Azhan Syahmi bin Zahari. So, hari ini saya nak terangkan pasal biografi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Next. Biografi Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitulah pendidikan. Beliau menekankan bahawa seorang yang beragama Islam sepatutnya menjadi seorang rakyat di sebuah negara yang maju. Di situ kita dapat lihat beliau menekankan agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Kedua, beliau juga telah menubuhkan IPTA yang berlandaskan pendidikan agama iaitu UIAM dan USIM. Beliau, USIM merupakan sebuah universiti Islam Malaysia yang pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di permulaan abad yang ke-21. Ia merupakan institusi pengajian tinggi awam yang ke-12 di negara ini dan didaftarkan dengan nama Kolej Universiti Islam Malaysia. UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merupakan salah sebuah universiti yang agak selalu diperkatakan di dunia Islam. Hal ini demikian kerana antara tujuan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ditubuhkan ialah untuk menghidupkan kembali konsep pembelajaran secara Islam dan meluaskan bidang pilihan kepada umat Islam dalam pengajian peringkat tinggi. Maka tidak hairanlah sebahagian daripada kos permulaan UIAM ini ditajuk oleh Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan beberapa negara Islam. Ketiga, beliau juga telah melancarkan program satelit mikro di Malaysia pada tanggal 13 Januari 1965. Keempat, Malaysia telah memasuki industri angkasa lepas dan telekomunikasi. Yang terakhir adalah kontrak MISAT 1 dan MISAT 2 telah ditandatangani justru membuka jalan bagi penyertaan Malaysia dalam bidang teknologi aeroangkasa dan telekomunikasi.
MESAT adalah Malaysian East Asian Satellite ataupun dalam bahasa Melayu Satelit Asia Timur Malaysia, merupakan nama barisan satelit komunikasi Malaysia yang dimiliki dan dikenali oleh MESAT Satelit Sistem Sedang Berhad. Sehingga awal 2007, jaringan satelit MESAT terdiri daripada 3 satelit. Yang pertama, satelit Geopigun yang direka dan dibina oleh Boeing Satellite Development Center. MESAT 1 dan 2 direka bagi membenarkan khidmat televisyen langsung kepada pengguna selama 12 tahun di Malaysia dan juga bagi khidmat perhubungan awam di kawasan dari Malaysia kepada Filipina dan Beijing hingga ke Indonesia. Dengan pelancaran MESAT yang ketiga, perkhidmatan perhubungan ini dikembangkan lebih jauh sehingga menjangkau 70% daripada penduduk dunia. Saya akan paskan kepada Faris Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Imran. Hari ini saya akan buat pembentangan berkenaan dengan pembangunan yang telah ditaburkan oleh Tun Mahathir. Beliau telah membina KLCC pada tahun 1991 setinggi 88 tingkat dan 451 meter. Beliau juga telah menubuhkan Proton Saga yang merupakan model pertama keluaran syarikat automotif Malaysia dilancarkan pada tahun 1985. Proton Saga juga sehingga kini masih ada di jalan raya kalau anda lihat di highway-highway dan masih relevan lagi untuk membawanya. Pada tahun 1994, syarikat Malaysia telah melancarkan model yang kedua iaitu Pura 2. Dan seperti kita lihat sekarang Pura 2 satu brand yang sangat terkenal, mana model Myvi menjadi satu fenomena di Malaysia. Mana Myvi bukan sahaja boleh memandu tetapi boleh terbang dan menyelam. Beliau juga telah melancarkan model yang ketiga iaitu Modenas. Modenas ini lebih kepada motosikal seperti Modenas Kris dan sebagainya. Malaysia juga telah melibatkan sebagai negara pembuat kenderaan permotoran. Itu sahaja daripada saya akan paskan kepada seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ahmad Kamal. Seterusnya saya akan bentangkan tentang struktur sosial. Struktur sosial yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri keempat spesifiknya. Beliau juga merupakan Perdana Menteri yang ketujuh. Dan struktur sosial yang dipengaruhi oleh beliau ialah by British Last Policy. Selepas 3 bulan Tun Dr. Mahathir memegang jawatan Perdana Menteri, beliau telah membuat satu polisi yang mengejutkan iaitu by British Last Policy. Terdapat sarjana yang berpendapat bahawa kenaikan yuran pengajian di Britain telah merenggangkan hubungan Malaysia dengan Britain. Jadi disebabkan itu, Dr. Mahathir melihat isu kenaikan yuran pengajian di Britain adalah sikap Britain yang tidak menghargai sumbangan terhadap ekonomi Britain melalui yuran dan perbelanjaan pelajar di Britain. Jadi Tun Dr. Mahathir mengisytiharkan by British Last Policy, iaitu satu polisi yang tidak mengutamakan produk-produk ataupun tender-tender kepada British. Dia akan mengambil alternatif dulu. Kalau betul-betul tak ada untuk negara lain, baru dia akan ambil British. Jadi itu dia punya polisi dia. Jadi by British Last ni dilaksanakan untuk memberitahu kepada pihak Britain bahawa Malaysia tidak lagi boleh diperkecilkan dan telah menjadi satu tamparan kepada pihak Britain supaya menghormati Malaysia sebagai sebuah negara yang telah lama merdeka. Ia juga secara tidak langsung telah memerdekakan Malaysia daripada belenggu penjajah dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang telah merdeka.
berpendirian sendiri dan bebas dari mana-mana pengaruh. Next. Seterusnya, Kereta Nasional Malaysia. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ni, kereta Proton Saga merupakan kereta pertama yang dilancarkan oleh Malaysia. Ia dilancarkan pada bulan 9 Julai 1985 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Proton generasi pertama ni, dia mempunyai rekod pengeluaran yang paling lama antara model-model Proton yang ada kat Malaysia, iaitu selama 23 tahun. Sehinggalah diganti dengan Proton generasi kedua pada tahun 2008. Jadi model yang pertama ni dia dijual lebih daripada 1.2 juta unit. Dan ini menjadikan model generasi pertama model yang paling laris dijual Proton. Tahun 1985 ni merupakan satu tahun yang ikonik dan gemilang buat Malaysia, di mana first time Malaysia dapat menghasilkan automotif mereka sendiri. Dan dengan pelancaran model pertama kereta nasional, Proton Saga, Malaysia mula dikenali di mata dunia. Kerana kereta-kereta nasional ni kita pasarkan juga ke luar negara. Mengikut kiraan hasil jualan, kereta Proton Saga telah terjual lebih 1.2 juta sejak pertama kali ia dilancarkan. Alright. Next. Seterusnya, serangan subuh atau lebih dikenali dengan Dawn Raid. Jadi serangan subuh dia ada 3 tokoh yang terkenal dengan serangan ni, iaitu Tun Dr. Mahathir, Datuk Muhammad Ali dan juga Allahyarham Khalid Ibrahim. Next. Dia start dengan Guthrie, iaitu syarikat perladangan British yang tertua dan terbesar di Malaysia pada zaman waktu tu. Syarikat ni dia mempunyai tanah-tanah yang besar di Malaysia dan tersenarai di kedudukan 68 di dalam London Stock Exchange. Disebabkan polisi Tunku Abdul Rahman yang menggalakkan pelaburan asing pada ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri, ia telah menyebabkan syarikat Guthrie ni terus berpengaruh walaupun selepas mereka. Jadi projek Dawn Raid ni dia cuma ada satu tujuan, iaitu nak ambil alih syarikat Guthrie ni secara senyap-senyap dengan menyerang London Stock Exchange pada suatu masa tertentu secepat mungkin. Pegangan kerajaan dalam Guthrie hanya 25% melalui permodalan Nasional Berhad PNB. Selebihnya pegangan saham kecil dimiliki oleh rakan kerjasama kerajaan seperti Genting, Bank Simpanan Nasional, Kuwait Investment Group dan OCBC di Singapura. Next. Jadi setelah semua rancangan disusun, Malaysia mula mengorak langkah. Pada awal pagi 7 September 1981, broker-broker di bawah Roe dan Pitman dikerah untuk membeli semua saham minoriti milik Guthrie yang ada di pasaran. Akhirnya sebanyak 1.6 juta iaitu 5% saham Guthrie dirampas oleh PNB. Jadi ini tambah saham PNB menjadi 30%. Seterusnya pada waktu rancangan ini berlaku, Tun Ismail gagal untuk beli saham dari OCBC. Lepas oleh yang demikian, Tan Sri Khalid telah menghubungi Kuwait Investment untuk menjual 5% saham mereka kepada PNB. Akhirnya rancangan Tan Sri Khalid berjaya apabila PNB telah memiliki 7,990 juta unit saham, iaitu 50.4% pegangan saham, dan seterusnya menjadi PNB mempunyai pegangan terbesar dalam kumpulan Guthrie Berhad. Jadi serangan ni dia dilakukan dalam masa hanya 4 jam. Pengerusi Guthrie iaitu Mark Gann, dia cuma sedar tentang serangan ni dalam berita di radio. Pengambilalihan ini telah memberi tamparan yang hebat kepada British kerana berjaya dilakukan oleh bekas tanah jajahannya. Next. Jadi selepas berlakunya serangan raid ni, serangan subuh ni, Perdana Menteri Britain Margaret Thatcher waktu tu telah memberi respon dalam masa beberapa hari selepas serangan ini berlaku dengan mengetatkan undang-undang supaya kejadian ini seperti ini tidak berulang lagi. Kebanyakan broker di London memuji kerajaan Malaysia di atas rancangan yang licik ni. Selepas beberapa bulan semenjak serangan ini dibuat, saham Guthrie beransur-ansur menjadi milik kerajaan Malaysia. Pada penghujung tahun 1981, kesemua saham Guthrie ini berjaya menjadi milik negara. Jadi pada tahun 2007, Guthrie telah digabungkan dengan Sime Darby. Jadi sekarang lebih dikenali dengan Sime Darby.
Itu saja, saya serah kepada seterusnya. Jadi Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fakrikuan bin Syamuddin. Jadi kita telah sampai ke penghujung akhir pembentangan, iaitu kesimpulan. Oleh itu, apa yang saya dapat daripada melakukan tugasan ini ialah dapat melihat tokoh yang terkemuka di Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir serta sumbangan dan sejarah beliau. Beliau sangat disanjung serta terkenal di Malaysia dan di persada dunia. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa kepimpinan, pengalaman pahit di zaman penjajahan, sifat kepribadian, minat yang cenderung ke arah sains dan teknologi, sikap yang sayangkan kepada orang-orang Melayu telah mendorong beliau membangunkan Malaysia daripada sebuah negara pertanian kepada sebuah negara industri adalah sangat membanggakan. Keberanian beliau yang sangat luar biasa telah mengharumkan nama Malaysia di persada dunia serta mendapat pengiktirafan daripada pemimpin dunia yang lain. Beliau sangat berbeza berbanding dengan 3 Perdana Menteri Malaysia yang lepas, yang mana masing-masing mendapat pendidikan dan pendedahan daripada luar negara. Tun Dr. Mahathir benar-benar menunjukkan contoh tauladan. Dengan beliau sendiri adalah seorang graduan tempatan yang telah berjaya memimpin Malaysia ke tahap kini. Beliau mempunyai pendekatan yang sangat berbeza dan tidak mahu Malaysia mempunyai nilai kebergantungan yang tinggi kepada model pendidikan British atau Barat. Jadi sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.